Relax bro. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam podcast Relax Bro, episod yang ke-29. Dan jangan lupa untuk follow kami di semua platform social media kami di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan juga Spotify untuk kelestarian kami, insyaAllah. Okay, Gil, tadi pasal padu, pasal menteri, pasal Israel. Kali ini pasal domestic issue yang saya kira mendapat perhatian rakyat negeri Pulau Pinang. Okay. Dekat Isu LRT Pulau Pinang. LRT Pulau Pinang ni saya kira sebenarnya benda dah lama dibincangkan. Lama dibincangkan, namun kali ini baru mendapat kelulusan dan kerajaan telah umumkan kerajaan persekutuan mengambil alih sepenuhnya projek LRT Pulau Pinang melalui MRT Corp. Okay. Satu berita baik untuk negeri Pulau Pinang. Dan baru-baru ni diumumkan oleh Anthony Loke perkembangan terkini dan permulaan LRT akan bermula ataupun operasinya daripada Komtar sampai ke Pulau Sirika. Kemudian fasa 2 akan ada LRT dari Komtar ke Penang Central di Seberang Jaya. Maknanya setelah sekian lama dapat juga Penang di LRT. Cumanya hari tu saya rasa saya dah bangkitkan lagi. You tahulah, you pakar perancangan bandar. Yang ni kena tanya dia. Cumanya saya terlibatlah sikit-sikit, bukan terlibat sikit-sikit, dapatlah informasi sikit-sikit kawan-kawan yang terlibat dengan this industry punya business, bekal kereta api ni, monorail dan sebagainya. Kos LRT ni sangat tinggi. Land acquisition itu yang the most important thing lah. Okay, tapi kenapa kita nak kena habiskan kos yang tinggi? Okay, sedangkan ada kos-kos yang lebih murah, contohnya tram, contohnya monorail. Okay. Walaupun mungkin nak reverse balik payah dah sekarang sebab feasibility study telah dibuat. Tetapi saya bercakap soal costing. Costing kalau ikut yang relevan, eloklah monorail contohnya. Ataupun tram. Okay. Objektifnya apa? Objektifnya adalah rakyat ada connectivity. Kedua, timing masa. Okey, ketiganya jumlah orang yang dapat naik berpindah dari satu tempat ke satu tempat tu nak bergerak cukup mencukupi. Okey. So, sama saja objektifnya, tram ke, monorail ke dengan LRT. Tapi kenapa kita nak push juga LRT ni dengan kos yang sangat tinggi sedangkan ada kos yang lebih murah? Dia kalau kita tengok ni, Dok, kalau kita tengok dari segi, sebab Anthony kata kos masih belum dibentangkan. Tak bentang lagi. Okay. So kita, bila saya dengar pasal LRT Penang ni, dia be excited lah. Pasal apa? Kita selama ni fokus ni pembangunan infrastruktur pengangkutan awam darat ni hanya di Kuala Lumpur, Selangor, Lembah Kelang, Kuala Lumpur. Dan bila dengar, pertama kita dengar Penang dapat. Lepas tu saya dengar pula juga berita Johor pun tengah start nak buat LRT. So it's good to see bandar-bandar besar di dalam negara kita ni, macam Bandar Pulau Pinang, Bandaraya Pulau Pinang, Bandaraya Johor Bahru, dah mula ada infrastruktur pengangkutan awam seperti LRT. Untuk kes Penang ni, saya setuju dengan pendapat Dok. Dia satu saya tak nak pergi ke angle cost. Saya nak pergi ke angle untuk membuat pembangunan LRT ni, dia akan melibatkan banyak kerja tanah dan kerja-kerja tanah ini akan memberi impak kepada bangunan-bangunan warisan di dalam Pulau Pinang. Georgetown ni adalah bandar warisan UNESCO. Heritage Town. Jadi bila you nak buat construction, it's not as simple as you do construction macam dekat KL. MRT buat kat KL pun, dia ada dia punya guideline yang dia kena ikut sebab laluan-laluan LRT ni ada yang melalui bangunan-bangunan heritage. Tapi Georgetown itself lagi kritikal pasal dia UNESCO Heritage Site. Buat construction, silap-silap roboh bangunan kedai tu. Ataupun retak ke. Dalam kes ni, sebenarnya paling mudah ialah bila you tengok at grade solution. At grade maksudnya you guna pakai jalan sedia ada. You readjust you punya traffic management. You masih lagi boleh membenarkan kereta pakai jalan tu. Tapi dalam masa yang sama, kereta tahu bila boleh pakai, bila tak boleh pakai. Pasal laluan tram tu digunakan bersama. Jadi bila at grade solution ni, you tak payah buat beam tinggi-tinggi, nak kena korek tunnel, tak payah. Sebab you pakai atas jalannya. You pasang track atas jalan. Macam di Istanbul, macam di Amsterdam. So
tram tu sama je. Dia punya fungsi tetap sama. Untuk movekan people from point A to point B. Jadi, dia ada dia punya right of way. Dia right of way ni maksudnya, you takkan tersekat dalam trafik. Sebab tu dia nak buat LRT. Kalau dia rely pada bas, dia ada bas, Rapid Penang. Tapi Masya Allah, jalan dekat Penang tu dah lah kecil. Jam. Jam, habis. Bas pun tak gerak. Patut bas kita tunggu Tunggu kat bus stand ni. Jadi 10 minit bas sampai lah. Sejam seterusnya, tak sampai lagi. Pasal apa jam? Dia lambat kat situ, semua jadi lambat. Tapi bila you pakai tram, right of way tu you punya. You are protected from traffic. Sama macam LRT. You ada your own right of way. Sama ada atas, elevated, atas tanah, at grade, atau bawah tanah. Tak, kalau monorail? Sama. Kalau monorail pun sama. Monorail sebenarnya dia light. Very light. Cuma, macam saya kata, it's fair to say that maybe monorail is not the choice because of the feasibility study believe the capacity tak cukup. Saya tak baca feasibility study dia lagi. Tapi, sebenarnya keputusan untuk memilih jenis macam mana yang nak dibina ni, dia akan tengok berapa banyak ridership yang nak dibawa. Projection dia macam mana. Contoh China sekarang ni dah buat monorail bandar satu monorail satu bandar pekan monorail dan dia dah tambah dia capacity dia. Yep. Boleh sama hampir kurang satu LRT. Sama macam LRT. Tapi itu kata, kita kena tengok feasibility study dia. Kenapa dia tak nak pakai monorail? Sebab monorail kita tak sama macam monorail China. Okay. Kalau kita tengok monorail kita tak sama macam monorail China. Jadi kita kena tengok feasibility study. Cuma nak buat LRT ni okey dok. Masalahnya dia ialah construction tu nanti you need to be very careful. Nombor 2, capacity. Capacity, berapa banyak stesen. Kita tak tengok lagi, benda ni semua tak tengok lagi. Berapa banyak stesen yang akan terlibat. Dan I applaud government punya decision. Sebab kalau nak bagi company yang tak apa-apa buat ni pun tak confident juga. Dalam Malaysia ni, kita memang dah ada satu company yang memang tahu buat LRT ke, MRT ke. So asset ataupun asset co yang kita pakai selalu ialah MRT Corp. Jadi keputusan kerajaan untuk ambil alih projek ni daripada kerajaan negeri diletakkan bawah kerajaan persekutuan melalui asset co iaitu MRT Corp. It's a good call. Cuma we need to understand the cost because Pulau Pinang ni ialah pulau. We don't know how the construction will impact the island. Itu satu. Nombor 2, fasa kedua, you nak build track daripada pulau ke seberang perai. That's another major infrastructure you need to build because you are connecting island with mainland. It's a very risky situation because we don't know how long Pulau Pinang tu boleh sustain. Ni tak benarkan, dia tak benarkan tambak lagi dah. There's no more tambak. 2 pulau tak dibenarkan. Sebab tu kerajaan ambil. Kata tak apa. Kalau tidak dia akan benarkan tambak and then dia refinance untuk buat LRT. Now kerajaan tak payah, kita ambil, you jangan tambak dah. So we don't know how the impact to the environment. So benda-benda macam ni ada banyak detail yang kita tak tahu lagi. But the good thing is it's good for the people. I think Penang people memang need it badly. Sangat perlu. Saya kalau pergi Penang pun saya tak sanggup nak drive kat Penang tu. Silap-silap bergaduh je. Kalau kita duduk dekat bandar Georgetown tu, kalau boleh parking tu tak nak berubah dah. Pening. Biar je lah. Biarlah tinggal kat situ lah. Tinggal kat situ lah. Lepas tu kalau nak makan tu cari tempat yang dekat-dekat dia. Tak nak pening-pening nak cari tempat makan yang jauh-jauh. Dan I think it must be supported with area road pricing. Maksudnya Penang will be very good example untuk kerajaan introduce area road pricing. Maksudnya nak masuk bandar Pulau Pinang tu you charge kereta. Kalau tidak you naik LRT. Then it will be meaningful. Parking you must make it very difficult and very expensive. So you mesti make sure that infrastructure yang federal government build untuk Pulau Pinang will be used maximum. Ridership you maximum dan kereta you tak payah bawa masuk dalam Pulau Pinang dah. Macam tu bagus Macam tu bagus. Maksudnya bus pun connectivity bus you boleh improve bus pasal kereta tak banyak dekat dalam Pulau Pinang. Kereta dah tak banyak, bus boleh move freely. You naik bus, make sure orang semua boleh access bus. Naik bus pergi train station, naik train, pergilah mana you nak pergi. Dan I think yang boleh masuk contoh dia buat plate untuk orang yang stay dalam island saja. Masuk contohnya. Kemudian kalau nak masuk juga dia punya toll dia tinggi sangat. Naikkan harga you toll. Kena come up with the, kena come up with the policy lah. Dan saya tak silap saya apa tadi
YB Anthony Loke pun kena present balik ni pasal cost pun masih belum Clear. clear. Kita pun tak tahu macam mana nilai projek ni, berapa bilion nak kena spend, kerajaan nak dapat duit daripada mana. Saya tak pasti because I don't think it's budgeted for 2024 punya budget. It was not budgeted, meaning that dia akan announce untuk budget 2025 ataupun 2026. Mungkin dia ada dia punya package development ni lah. Mungkin fasa pertama dalam budget 2025, fasa kedua dalam budget 2026. So we'll wait and we'll see, but this is a good development and good progress for Penang, and kita berharap benda yang sama akan berlaku di Johor. Johor pun quite interesting dok. Kalau tengok LRT plan dia quite interesting, cuma a bit pricey. Saya tak tahu kenapa pricey sangat. Katanya land acquisition tu mahal. Tapi benda-benda macam ni yang government kena very careful. Saya bagi satu contoh. HSR. Bila government announce HSR, tanah-tanah di sepanjang koridor HSR tu dibeli. Sebab apa? Dia tahu bila buat HSR je, tanah-tanah tu akan jadi mahal. Tapi bila government cancel, semua jadi gelap mata. Macam mana ni? Dah beli tanah. Meaning that the element of land price atau land value manipulation is there. So government need to be very careful on this. Sebab Johor, I think the biggest stumbling block akan jadi ialah kos pengambilan tanah. Itu yang akan jadi costly lah. So itu juga tu pasal LRT ni. Kita nak cerita sikit juga, ada satu topik yang saya rasa tak kurang hebat bila ada yang tular di media sosial yang mengatakan bahawa Datuk Seri Najib dapat layanan yang sangat istimewa dalam penjara. Saya sebenarnya benda yang pertama ni, bila cakap layanan istimewa ni, berkoyan-koyan lah orang marah Kerajaan Madani. Tak pasal-pasal. Siap cakap lah, dah lah dapat diskaun. Lepas tu masuk penjara pun dapat layanan istimewa. So makin ramai orang marah dengan Pakatan Harapan. Tapi pihak penjara dah nafikan Datuk Seri Najib tak dapat layanan istimewa. So persoalan yang saya ada pada siapa yang mengatakan Wan G ni ialah, apa definition layanan istimewa? You kena faham. Ada definition layanan istimewa dan kita boleh faham. Tapi kalau contoh, you setakat bilik tu ada aircon. Ada aircon. Atau berkapet. Ada sofa, ada berkapet, ada you dapat grandfather's chair. Lepas tu ada kerusi urut. Tilam yang ni. Mandi air panas. Apa lagi? Makan dalam pinggan kaca. Okay, now. Kalau saya tak silap, saya dimaklumkan oleh pegawai Datuk Seri Najib pun, kita tak ada dapat layanan istimewa. Mandi air sejuk juga. Bukan ada shower pun, mandi pakai gayung juga. Pakai besen juga. Tidur katil bujang juga. Adalah satu meja study dalam bilik sel dia tu. Dah tentu dia diasingkan dengan banduan-banduan lain. Dia bukan kesalahan dia bunuh orang. Takkan nak campurkan dia, bekas pemimpin negara, dengan orang yang bunuh orang. Dan kita boleh tak sedikit empathy. Seolah-olah dia tak ada langsung jasa pada negara kita ni. Janganlah sampai tahap macam tu sekali. Kita ni tak ada nilai-nilai yang menghargai pengorbanan, menghargai jasa orang ke. Kita dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun, kita tak ada berkoyan-koyan kita maki dia. Masih lagi kita angkat dia jadi Perdana Menteri. Dia pun ada jasa pada negara. Tun Dr. Mahathir pun ada jasa pada negara. Pak Lah ada jasa pada negara. Datuk Seri Ismail Sabri, Tan Sri Muhyiddin, semua ahli parlimen ada jasa pada negara. Jadi kita jangan terlalu terbawa-bawa yang macam seolah-olah manusia tu jahat sejahat-jahatnya. Bukan kita yang nak buat hukuman tu. Yalah, dia macam ni ya. Orang tu dah terima hukuman dan dalam proses soal pengampunan yang nak diberikan kepada dia tu, itu pilihan dan keputusan YDPA yang di-Pertuan Agong lepas. So it make it clear. Okay, tu satu. Kedua, hak pemerintah pun contoh sekiranya pun pemerintah nak bagi layanan kepada dia istimewa, itu hak pemerintah. Itu hak pemerintah. Dia bergantung kepada banyak faktor. Walaupun dari sudut kita bukan negara sosialis. Yes. We are not socialist. Dan kita bukan komunis. Okay. Dan takrifan adil tu memang very subjektif. Okay, dia bergantung kepada pemerintah rasa apa. Pemerintah rasa, kerajaan rasa contohnya, dia berhak diberikan kelebihan sedikit sebab dia ada jasa daripada negara. Okay. Dalam keadaan mungkin dia ada kelemahan dan kesalahan yang dia sedang menjalani hukuman dia, tapi dia mungkin diberikan kelebihan. Walaupun hakikatnya tak ada pun.
Pejabat-penjaga, pegawai-penjaga pun nafikan. Okay? Kita kadang-kadang ni, kita jangan jadi macam ni. Nabi sebut dalam hadis. Bila seorang lelaki yang ditahan kerana mencuri. Okay? Nabi SAW ni, dalam Islam ni, kita bukan bergembira nak hukum orang. Betul. Kita sebenarnya bergembira dengan kalau sekiranya orang tu bebas hukuman. Itu dalam Islam tau. Sebab tu kata Nabi, kata kaedah fiqh sebut jelas. Bahkan dalam hadis, idra'ul hudud bisyubuhat. Tolaklah pelaksanaan hukuman sekiranya ada benda-benda syubhat. Okay? Tapi dalam satu kes ni, bila orang dibawa kepada Nabi, orang yang mencuri, Nabi tanya, cukup saksi, cukup bukti. Orang kata cukup je, cukup dah. Nak suruh potong tangan tau. Jadi Nabi pun dalam keadaan yang agak suram, dia kata, okay, laksanakan hukum, potong tangan. Lepas hukum tu, dia orang macam beramai-ramai, tu, Masya Allah, sonok gembira tau. Jadi bila keadaan macam tu, Nabi kata, la takunu a'wanan li syayatin ala aqikum. Jangan kamu jadi penolong syaitan ke atas saudara kamu. Orang yang sedang kena hukum, kalau kita continue lagi, orang kata sudah jatuh di timpa tangga, kita continue kata kat dia, apa dia rasa? Dia dendam. Dia akan rasa kita dendam. Siapa pun, saya ke Agil ke mana-mana pun, kita kena hukuman atau kita kena musibah, patut orang main kata kat kita apa? Tu dia lah, padam kang. Padam kang, patutnya hang kena lagi tok lagi, hang kena lagi dahsyat lagi. Okay? Apa orang yang dihukum rasa? Dia rasa dendam. Sebab tu secara langsung kita menjadi penolong syaitan untuk bangkitkan kemarahan dan dendam dia. Sepatutnya kita duduk kat luar ni, kita doa mudah-mudahan diampun dia, selesai dia, dipermudahkan urusan dia. Dia dah kena hukuman. Cukup lah. Ni kalau boleh nak bagi orang tu hati. Dia macam tu, up to that level kita punya mentality ni. Salah macam ni sebenarnya, salah. Kita kena perbetulkan balik cara kita berfikir. Salah. Siapa pun, saya masa dulu macam masa PMX dulu, Datuk Januar dulu masuk penjara apa semua, saya sendiri pesan kepada orang politik, kata don't be too much. Jangan kita sampai nak cakap dia, sampai kita nak tekan dia, sampai kita nak ni dia. Kita ni selalu get carried away lah. Yes. Dia berlampau sangat. Jadi kita manage. Tu saya selalu ingatkan bahawasanya macam kan cerita Hasan bin Thabit saya sebut dekat sini pun, seorang lelaki yang penyair yang hina Nabi itu kan walaupun dia terlibat dalam fitnah, penyebaran fitnah ke atas Aisyah, kalau nak ikut dia tu dia kena qazaf tu. Okay, tapi oleh kerana dia tak dikenakan, dikecualikan pemimpin tau. Kalau dia hukum Islam, Nabi dah kenakan dia qazaf. Tapi oleh kerana dia ada sumbangan jasa dia pada Nabi, kana yunafihu an Rasulillah, kata Aisyah, dia ni duk pertahankan Nabi sebelum ni. Jadi Nabi menggugurkan hukuman tersebut. Bukan kerana soal kepentingan pribadi, sebab kadang-kadang ada banyak implikasi kita kena fikir, kesan, perspektif pada orang tu, pada kabilah dia, pada kaum dia, pada orang ramai, pada negara, pada rakyat. So banyak perkara yang perlu ditimbang tara sebelum kita membuat keputusan. Jadi saya minta lah supaya kita ni dalam bulan Ramadan nak bangkitkan benda-benda, bahkan benda ni memburukkan kerajaan Madani lagi. Kerajaan nak buat benda-benda yang baik, bermasalah ya. Ni satu bahkan lagi. Bahkan benda tak betul pun. Lepas tu kita nak bangkitkan, kita nak ambil cerita-cerita orang, kita nak buat sebaran. Ni ada satu lagi, perangai parti muda ni. Dia pun duk sambut juga cerita ni. Dia pun desak KDN bagi penjelasan. Saya nak tanya dengan parti muda ni lah. What's your objective of existence lah? Apa existence you ni untuk apa? Saya tahu you nak jadi third force. Then you bawa lah isu-isu third force. Contoh, kalau you betul-betul nak melawan kleptokrasi, contohnya, nak katakan kita nak melawan politik wang, you bawa akta pendanaan politik contohnya. You sponsor the bill. You ada ahli parlimen seorang, bawa lah. Nak tengok siapa ahli parlimen yang setuju tak setuju. Contoh-contoh macam tu yang patut you buat. You bring something that people don't dare enough. Orang tak berani nak bawa. Isu pendanaan politik ni, ini yang buat kita, rakyat ni jadi marah dengan ahli-ahli politik. Pasal apa? Dia tak ada limit tau. Bila you buat macam di US, dia ada super PAC kan. Dia ada funder-funder and ada nilai-nilai yang boleh ditajai dan didanai untuk ahli-ahli politik tanding. Di Malaysia pun we need to have that. Barulah kita create level playing field. Like it or not, when it come to election, we need money. Berbilion ni berjalan dalam negara masa pilihan raya. Kalau kita tahu nilai dia, kita pun takut. Tapi bila tak ada undang-undang yang boleh mengawal selia pendanaan politik ni, then we have a problem. If you dare enough, muda, isu-isu macam nak tanya kerajaan ada layanan istimewa ni, it's not your class. Ataupun kalau memang ini je kualiti you sebagai sebuah parti,
So, jangan bawa topik-topik macam ni. Dan jangan kita bersangka buruk pada kerajaan. Kita boleh tanya soalan ni mungkin lebih elok. Contohnya, boleh tak kita dapatkan maklumat daripada KDN? Apakah status kehidupan Datuk Seri Najib di penjara? Ya, dan KDN bolehlah bagi respon. Ini terus-terus cakap, dia dapat layanan istimewa. Bila sebut istimewa tu je, yang memang tak suka Datuk Seri Najib ni, komen lah, aku tahu. terus marah. Sebab istimewa Kita ni menjadi penolong syaitan untuk membangkitkan prasangka dan kemarahan orang. Kemudian orang yang tertuduh tu, macam Datuk Seri Najib dan bangsa tu, Datuk Seri Najib, dia tentunya akan rasa sedih. Dia akan rasa marah. Manusia biasa. So, okay, kita akan berhenti untuk satu topik politik lagi. Last, kita akan kembali selepas ini. Relax bro.